ulama bincang, okey, bagaimanakah cara untuk kita menyabitkan Ramadan? Okey, bagaimana kita nak kata masuklah bulan Ramadan? Maka apa yang disebut di sini adalah wajib puasa Ramadan dengan cukup bulan Syaban sebanyak 30 hari. Apabila cukup bulan Syaban sebanyak 30 hari, maka bermakna wajib dah kena puasa Ramadan. Kerana bulan Islam adalah di antara 29 dan 30. Di bulan Islam 29, 30. Dia tidak sama dengan bulan Masihi, bulan miladi. Bulan Masihi 30, 31 mereka bulan Februari. Bulan Islam adalah 29 dan 30. Itu bulan Islam. Antara 29 dan 30. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsub. Asy-syahru hakadha wa hakadha." Rasul hakadha, Rasul buat 3 kali, lepas tu kali kedua Rasul buat sekali, 2 kali, lepas tu 3 kali Rasul tutup satu jari. Baik, maksudnya sebulan seperti ini, seperti ini. Maksudnya kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Okey, itu bulan Islam. Jadi bermakna apabila bulan Syaban cukup 30, pastinya keesokan adalah satu Ramadan. Sebab itulah katanya apabila cukup bulan Syaban sebanyak 30 hari, maka wajib kita kena berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, wajib puasa Ramadan yang pertama apabila cukup Syaban sebanyak 30 hari. Yang keduanya adalah apabila seorang yang adil. Maksud seorang yang adil adalah orang Islam yang berakal, yang baligh, lelaki yang merdeka, yang dia tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah dia, baik, yang menyebabkan jatuh dalam fasik, yang adil. Maka lelaki yang adil, orang yang adil ini dia melihat anak bulan walaupun seorang, maka ketika itu sabit Ramadan. Apabila seorang melihat anak bulan, nampak anak bulan dan dia adalah orang yang adil, maka ketika itu sabit Ramadan. Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ada tengok anak bulan pada malam yang ke-30 daripada bulan Syaban. 29 Syaban 30 sahabat tengok anak bulan. Tak ada seorang nampak. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui bagi jumpa dengan Rasulullah. Dia kata dia nampak anak bulan. Maka Rasul tanya dia, "Adakah mu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah?" Maka dia kata, "Ya." Maka Rasulullah khabar kepada para sahabat supaya berpuasa. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, penyaksian bulan anak bulan Ramadan diterima apabila dilakukan oleh seorang saksi yang adil. Apabila ada orang yang adil nampak anak bulan pada malam yang ke-30, dia pun pergi jumpa dengan pihak pemerintah, pihak tertentu, maka pihak tertentu apabila tengok dia tu orang yang adil, mesti kena terima dan mesti kena istihar wajib berpuasa. Okey, itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi yang pertamanya adalah cukup bulan Syaban sebanyak 30 hari. Yang keduanya apabila ada seorang saksi yang adil melihat anak bulan. Dan kedua perkara ini sebenarnya diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi, fa in ghummiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawma." Hendaklah kamu berpuasa kerana waktu melihat anak bulan. Hendaklah kamu berhari raya waktu melihat anak bulan. Kalau sekiranya ada awan melitupi di atas kamu sehingga kamu tidak nampak anak bulan, maka ketika itu hendaklah kamu sempurnakan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya pengarang kita menyebut, baca lagi, wa idza ru'iyal hilal. Sila. Wa idza ru'iyal hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'ahu. Apabila anak bulan kelihatan di suatu negeri, maka wajiblah puasa bagi mereka yang mempunyai matlak yang sama dengan matlaknya. Baik. Sekarang ni kalau kita tengok, ada beberapa tempat, bukan setakat di negeri Terengganu, bukan negeri lain pun sama. Negeri Terengganu sendiri, kalau kita tengok sekarang ni, ada beberapa tempat yang dijadikan tempat serapan hilal. Contoh, di atas Bukit Geliga, mungkin Bukit Besar, lepas tu di Pulau Perhentian, ada beberapa tempat yang kawasan-kawasan tinggi yang dijadikan tempat untuk melihat anak bulan. Baik, tiba-tiba pakak dah tengok anak bulan pada malam yang ke-30 daripada bulan Syaban. Ni hari ni 29.
Malam esok mungkin 30, mungkin 1 Ramadan. Okey, malam tu masa terbenam matahari orang pun pakat nak tengok anak bulan. Tiba-tiba ada tempat nampak anak bulan dan ada tempat tak nampak anak bulan. Okey, perhati molek. Ada tempat nampak anak bulan, ada tempat tak nampak anak bulan. Okey, tempat yang nampak anak bulan wajib dia kena puasa. Sebab Rasul katakan, sumu li ru'yati. Hendaklah kamu berpuasa ketika melihat anak bulan. Okey, wajib dia kena puasa. Dan adakah dia saja? Kata ulama, kawasan-kawasan yang sekitarnya juga wajib berpuasa. Baik. Adapun kawasan yang jauh daripada tempat tersebut wajib tak berpuasa? Di sini ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama berpandangan apabila ada mana-mana negara Islam melihat anak bulan, maka menjadi kewajipan kepada negara-negara yang lain walaupun tidak melihat anak bulan, sama ada dekat ataupun jauh, untuk berpuasa. Mesti kena puasa. Okey, ini pandangan majoriti ulama. Namun berbeza dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, apabila satu tempat nampak anak bulan, wajib orang tempat tu berpuasa, dan tempat yang sekitarnya. Manakala tempat yang jauh daripada tempat tersebut, maka tidak wajib dia berpuasa. Baik. Ukuran dekat dengan jauh adalah kira dengan matlak. Matlak ni adalah waktu terbit matahari. Jadi kalau sekiranya waktu terbit matahari, suatu tempat ni dengan tempat yang lain sama. Waktu terbit sama. Ataupun perbezaan hanya sedikit. Maka ketika tu matlak dia, waktu terbit matahari dengan satu tempat dengan satu tempat yang lain, maka dipanggil matlak yang sama. Apabila matlak sama, maka wajib kena puasa. Contoh kita dengan Kelantan matlak sama. Kita dengan Kelantan matlak sama, lebih kurang je kita dengan Kelantan. Baik, okey, matlak sama. Mungkin kita dengan Sarawak ataupun mungkin kita dengan Sabah matlak tidak sama. Sebab orang kita ni, tepi kita ni orang Sarawak berapa tikah di antara sini dengan Sarawak? 40 minit. 40 minit tikah. Tu jadi matlak tak sama. Jadi kita ni sini ke cepat atau sana cepat? Sana cepat. Sana terbit matahari dah. Sini dah terbit matahari lagi. Sana terbit matahari dah. Kita dah tidur khaw-khaw di sini. Jadi, benda matlak tidak sama. Waktu terbit matahari tidak sama. Baik. Jadi, dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila satu tempat kelihatan anak bulan, maka tempat yang matlak dia sama dengan tempat nampak anak bulan, wajib kena puasa. Kalau tikah seminit, tikah 2 minit, tikah 3 minit, tikah 4 minit, tikah 5 minit, masih lagi dikirakan matlak yang sama. Tapi kalau matlak berbeza sampai ke setengah jam ataupun 40 minit, maka mazhab Imam Syafi'i kata tak wajib tempat tersebut berpuasa kalau tak nampak anak bulan. Okey. Okey, ada perbezaan di antara tempat yang sama matlak dengan tempat yang tidak sama matlak. Kenapa mazhab Imam Syafi'i berpandangan sedemikian? Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Quraib, yang mana Quraib adalah seorang yang hamba kepada Ummul Fadl, mak kepada Abdullah bin Abbas. Yang mana Quraib dihantar oleh Ummul Fadl ke negara Syam. Adalah hajat-hajat dia. Siapa ke negara Syam? Maksud negara Syam di sini adalah Syria. Jadi siapa ke negara Syam, maka apabila dia menyelesaikan hajat, dia pun berpuasa. Sebab di negara Syam pada ketika itu Ramadan dah. Jadi pada penghujung Ramadan dia balik ke Madinah. Maka Abdullah bin Abbas tanya dia, mu masa duduk di negara Syam, mu nampak anak bulan pada malam dia? Kata Quraib, kami nampak anak bulan pada malam Jumaat. Kata Abdullah bin Abbas, mu seorang nampak? Bukan aku seorang, kata Quraib. Bahkan penduduk Syam nampak. Maka kami berpuasa. Aku puasa, Muawiyah puasa, penduduk Syam puasa. Sebab Muawiyah ni adalah pemimpin di negara Syam pada ketika itu. Baik, dia pun puasa. Baik. Maka Abdullah bin Abbas kata, kami di Madinah tak nampak pada malam Jumaat. Kami nampak pada malam Sabtu. Maka kata Quraib, tidak memadai lagi ke bulan yang telah dinampak oleh Muawiyah dan penduduk Syam. Dan mereka itu melakukan puasa. Kata Abdullah bin Abbas, tidak memadai lagi. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Rasul memerintahkan kepada kami. Jadi apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas, Rasul perintah kepada kami begini. Maksudnya kami kena tengok anak bulan suku. Okey. Jadi berpandukan kepada hadis ini, penduduk Syam nampak anak bulan pada malam Jumaat. Penduduk Madinah nampak anak bulan pada malam Sabtu. Jadi hari Jumaat penduduk Syam puasa dah. Penduduk Madinah baru puasa hari Sabtu. Tengok berbeza. Okey, jelas kan? Berbeza. Jadi apabila begitu yang berlaku
yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, maka Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan apabila satu tempat kelihatan anak bulan, maka bukanlah semua negara Islam wajib puasa, bukan hak yang wajib puasa orang tempat tersebut dan sekitar dia sahaja, iaitu orang hak yang maqla' dia sama dengan tempat melihat anak bulan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma zaman kita ni, berarti molek zaman kita ni. Zaman kita ni tidak dikira nisbah kepada maqla' sama ataupun tidak. Tidak kira situ. Ni. Sekarang ni daripada sudut amalinya, daripada sudut apa yang dilakukan oleh orang Islam sekarang ini adalah melihat kepada pemerintah. Maksudnya sebuah negara luas mana pun kira sama. Sebuah negara luas mana pun kira sama. Pemerintah ni dia kira cara dia, pemerintah ni kira cara dia. Baik. Maka kadang-kadang di tempat kita nampak ada anak bulan. Tapi Brunei kata tak nampak lagi. Kadang-kadang di Thailand tak nampak lagi anak bulan, kita nampak dah. Ataupun Thailand nampak anak bulan, kita tak nampak anak bulan. Maka akhirnya berlaku perbezaan di antara puasa di tempat kita dan puasa di tempat yang lain.